Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Raisah Puan Hajah Mastura binti Zakaria, yang berusaha Puan Pemaku Mudirah Muallimah Haslinda binti Haminullah, seterusnya Guru Disiplin Penyelaras Kurikulum, Penolong Kanan Kurikulum Ustaz Muhammad Ashraf bin Jamaluddin, guru-guru dan para ibu bapa sekalian. Saya Muallimah Nurul Afia binti Ahmadi, penolong kanan pentadbiran bagi sesi 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu misi Safinatun Najah adalah menyediakan premis tetap dan kondusif untuk menyempurnakan perkembangan insan yang sejahtera. Jadi, kemudahan-kemudahan yang disediakan di sekolah Safinatun Najah adalah untuk keperluan murid-murid selaras dengan falsafah dan kaedah murid sentrik. Setiap kemudahan yang disediakan amat menitik beratkan 3 aspek, iaitu 3K, merangkumi kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Mengambil kira moto sekolah rendah iaitu alam semesta bilik darjah kita, persekitaran mesti mampu mendidik insan yang berperibadi unggul dengan memupuk sikap, pengetahuan dan amalan kebersihan, kesihatan dan keselamatan, tidak kira di mana-mana termasuk di sekolah atau di rumah. Dengan memelihara diri dan persekitaran sekolah yang sentiasa bersih, sihat dan selamat, insya-Allah mampu menjadi ejen yang berpengaruh positif dalam komuniti kelak, insya-Allah. Baiklah, definisi 3K adalah seperti berikut. Yang pertama, kebersihan. Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran yang bersih, indah lagi kondusif akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan, termasuk sesi PDPR. Didorong dengan keyakinan bersuci adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, kesihatan. Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani maupun intelek perlu dititik beratkan. Dengan itu, murid dapat mengawal dan menguruskan diri untuk membantu pembelajaran dan pelaksanaan ibadah. Yang terakhir, keselamatan. Suasana yang selamat sama ada di dalam atau luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan serta kekuatan dalaman diri, iaitu jati diri murid itu sendiri, daripada pengaruh dan ancaman yang bersifat negatif. Baiklah, sekarang saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang kemudahan yang ada di Safinatun Najah. Saya akan mulakan di aras bawah. Okey, yang pertama, kemudahan jam makan untuk murid-murid makan bersama rakan-rakan yang lain. Kami sangat mengutamakan kebersihan di Dewan Makan dan pilihan menu juga diteliti terlebih dahulu agar sesuai dengan moto halal, bersih, seimbang dan berkhasiat. Pemilihan menu amat penting untuk membantu pembesaran murid-murid supaya makanan yang diambil berkhasiat. Kami juga melantik caterer yang berdaftar dan menepati syarat khas oleh Jabatan Kesihatan untuk menyediakan makan dan minum murid-murid sepanjang berada di sekolah. Murid-murid disediakan minum pagi, makan tengah hari dan minum petang bagi murid lepasan sekolah atau dipanggil PLS. Kemudian kita akan beralih ke pejabat urusan pentadbiran, di mana semua guru, kaki tangan, ibu bapa dan pelawat akan melapor diri di pejabat terlebih dahulu untuk sebarang urusan. Di hadapan pejabat juga disediakan tempat untuk mengambil suhu dan imbas QR Code MySejahtera supaya guru-guru, para ibu bapa dan pelawat mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara sebelum melangkah masuk ke premis. Seterusnya, di dalam pejabat pentadbiran juga dikhaskan bilik isolasi atau lebih dikenali sebagai bilik sakit untuk murid yang sakit berehat sementara menanti dijemput pulang oleh ibu bapa. Namun, kami tidak akan membenarkan masuk murid yang didapati melebihi suhu badan 37.5 darjah Celsius sebagai langkah berjaga-jaga dan mengelak kejadian yang tidak diingini seiring dengan wabak penyakit yang melanda seluruh dunia. Okey, seterusnya,
maktabah atau kedai buku sekolah di mana terdapat jualan buku, alat tulis, pakaian sekolah, keperluan-keperluan umum seperti makanan dan minuman sampingan. Akan tetapi, jualan jajan sama sekali tidak dibenarkan. Yang terakhir di aras bawah ialah Dewan Utama As-Siddiq. Dewan ini digunakan untuk semua program umum sekolah. Tempat diadakan majlis rasmi, perhimpunan sekolah rendah, aktiviti ko-kurikulum tahap 1 khasnya gimnastik, dan juga dijadikan Dewan Peperiksaan Dalaman maupun awam seperti pentafsiran tingkatan 3. Di dalam Dewan yang sepenuhnya berkapet, aspek keselamatan semasa bergimnastik dijaga dengan menyediakan tilam khas. Kami juga menyediakan rumput tiruan untuk murid menjalankan aktiviti ko-kurikulum di luar dewan atau belakang dewan bagi menggantikan padang supaya kecederaan dapat dielakkan semasa murid-murid menjalankan aktiviti lasak seperti silat, permainan dan latihan sukan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam gambar. Berikut adalah aktiviti yang dibuat oleh murid-murid seperti bergimnastik menggunakan tilam khas, menggunakan rumput tiruan untuk latihan silat dan latihan sukan. Okey, seterusnya kita beralih ke tingkat 1 sekolah. Okey, di mana terdapat ruang dan kelas untuk sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid sekolah rendah dari tahun 1 sehingga tahun 6. Terdapat juga kemudahan seperti bilik guru wanita sekolah rendah, perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Al-Ihsan. Seterusnya, Hub Ibn Sina di mana murid-murid tahap 2 akan berkumpul untuk solat berjemaah dan sebarang aktiviti beramai-ramai. Kemudian, pejabat urusan ditempatkan bilik pengarah, penyelaras kurikulum, sekolah rendah dan guru disiplin. Dan seterusnya, di tahap 1 juga terdapat bilik audio untuk kegunaan guru dan murid-murid. Tingkat 2 pula bahagian murid-murid sekolah menengah, bilik pemangku mudira dan penolong-penolong kanan. Berbalik kepada kebersihan di mana kebersihan fizikal sangat diberi perhatian. Oleh itu, penyediaan kebersihan Dewan Makan juga meliputi pencegahan lilati iaitu lipas, lalat dan tikus. Pasukan kawalan perosak akan dipanggil ke sekolah secara berkala untuk kawalan tikus beberapa kali dalam setahun sekiranya kaedah alami tidak berkesan. Begitu juga tandas. Tandas sentiasa bersih, kering dan dalam keadaan baik. Kami melantik kaki tangan yang cukup untuk membantu memastikan kebersihan di tahap yang melepasi piawai. Kebersihan juga separuh daripada iman. Jadi, semua warga Safinatul Najah membudayakan kebersihan sepanjang masa. Malah kami juga melatih murid-murid untuk membasuh dulang, gelas dan juga membuat aktiviti kebersihan di dalam kelas terutamanya selepas waktu makan dan selesai setiap kali kelas. Okey. Seterusnya, program lepas sekolah atau dikenali PLS turut disediakan selepas tamat waktu sekolah. Aktiviti yang disediakan untuk murid-murid PLS yang bersesuaian seperti berehat, mengaji Al-Quran, membaca Iqra, solat asar berjemaah dan minum petang. Murid dibenarkan bermain setelah selesai solat dan minum petang. Berbalik kepada perkhidmatan PLS. Waktu PLS bermula pada pukul 3.30 petang sehingga 6 petang sahaja. Mohon ibu bapa mengambil anak-anak paling lewat pada pukul 6 petang kerana pengawal keselamatan kami bertugas sehingga pukul 7 malam sahaja. Persalinan murid PLS juga perlu disediakan oleh ibu bapa untuk mengelakkan baju seragam sekolah kotor dan terkoyak sewaktu murid-murid bermain di sebelah petang. Seterusnya, berkenaan isu keselamatan juga di pintu pagar utama, terdapat papan tanda masa pintu pagar ditutup dan dibuka. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada urusan dengan sekolah semasa pintu pagar ditutup, tuan-tuan dan puan-puan boleh meletakkan kereta di
di tepi jalan luar sekolah dan berjalan kaki masuk ke pintu utama melalui pintu pagar kecil. Pelekat kenderaan diwajibkan untuk ibu bapa dan boleh dibeli di pejabat urusan dengan harga RM5 sahaja. Jika aliran trafik sesak di hadapan bangunan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh melalui aliran berterowong ke belakang. Terdapat 2 lintasan belang yang disediakan di lorong laluan menuju ke jalan belakang. Minta ibu bapa memperlahankan kenderaan semasa berada di kawasan sekolah, terutamanya pada waktu puncak pagi dan waktu pulang. Keselamatan lintasan belang ini perlu diterapkan kepada semua warga sekolah dan latihan lintasan ini dibuat beberapa kali setahun untuk semua murid. Okey. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, berikut adalah latihan lintasan belang yang dibuat untuk melatih murid-murid menggunakan lintasan belang. Okey, seterusnya tata cara pelawat. Ibu bapa juga perlu mengikut tata cara pelawat dan dilarang naik ke tingkat atas tanpa kebenaran. Ibu bapa perlu berurusan dengan pejabat urusan dahulu. Sekiranya dibenarkan naik ke pejabat pengarah, ibu bapa atau pelawat perlu mengisi buku pelawat dan memakai pas pelawat sepanjang berada di kawasan sekolah. Seterusnya, bagi memastikan murid-murid mematuhi SOP dan penjarakan sosial, tanda arah dan kotak penjarakan sosial dilabel dan ditampal di semua tempat di dalam kawasan sekolah. Begitu juga dengan proses sanitasi juga dibuat setiap hari sebelum dan selepas murid-murid datang ke sekolah oleh pembantu kebersihan setiap hari. Pembasmi kuman juga disediakan di setiap ruang dan kelas-kelas. Murid-murid juga dinasihati untuk membawa bekalan pembasmi kuman sendiri untuk kegunaan semasa berada di sekolah. Pemakaian penutup hidung dan mulut adalah diwajibkan sepanjang berada di sekolah kecuali waktu makan sahaja dengan penjarakan sosial. Baiklah, seterusnya keselamatan juga kami membuat aktiviti pengusian bangunan atau latihan kebakaran di mana murid-murid akan mengosongkan bangunan dan berkumpul di tempat berkumpul iaitu Surau Al-Mustaqimah di sebelah sekolah. Murid-murid juga didedahkan cara menyelamatkan diri dan menggunakan pemadam api serta cara mencegah kebakaran oleh pihak bomba sendiri. Alat pemadam api dan pilih bomba juga yang sememangnya sudah ada di seluruh bangunan sekolah ini. Konsep selamat dari aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna, kawalan lalu lintas yang baik, bebas denggi, makanan yang berkhasiat, infrastruktur yang lengkap dan tidak membahaya, serta sikap keprihatinan warga sekolah tentang aspek keselamatan yang diterapkan dalam suasana persekitaran sekolah sudah pasti membuat seluruh warga sekolah merasa lebih selesa, selamat dan berkeyakinan dalam menjalankan tugas atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, pelaksanaan 3K ini di dalam kalangan murid dapat dilihat melalui sikap disiplin kerana ternyata program 3K ini dapat membentuk diri dan jiwa murid di sekolah ini maupun di luar sekolah. Akhir kata, kami akan memastikan setiap murid sentiasa ada semangat 3K dalam diri mereka dan mengamalkannya sepanjang masa, insya-Allah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.